Saya jemput Dr. Kelvin E. Lewen, Bandar Kuching. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Terima kasih YB Kuching, Yang Berhormat Kuching. Bismillahirrahmanirrahim. Puan di-Pertua, Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil perhatian serius berhubung isu kesesakan di hospital dan di klinik kesihatan. KKM memahami kesusahan yang dialami oleh pesakit-pesakit dan juga petugas kesihatan yang bekerja keras untuk memastikan memberi perkhidmatan yang terbaik dalam keadaan yang tersebut. Kesesakan di ETD ataupun di Jabatan Kecemasan bukan merupakan satu perkara baru, tetapi ia adalah isu yang diwarisi sejak sekian lama. Namun mengikut data yang diperolehi daripada Pusat Infografik Kesihatan PIK, bahagian perancangan KKM melihat satu trend meningkat. Ada peningkatan kehadiran pesakit di Jabatan Kecemasan dan Trauma ini, dan ini berpunca daripada pelbagai faktor. Salah satu faktor adalah kesan daripada pandemik COVID-19 di mana kes-kes seperti penyakit tidak berjangkit iaitu NCD dan komplikasinya semakin hari semakin meningkat. Sehubungan dengan itu, semenjak mengambil tugas sebagai Menteri, pelbagai inisiatif telah kita lakukan dan juga sedang diambil oleh Kementerian dalam usaha mengurangkan kesesakan di hospital dan pada masa dan juga masa menunggu di kalangan pesakit dalam mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan. KKM ada merangka 7 langkah dan inisiatif dalam menangani masalah ini. Yang pertama, kita melaksanakan pengauditan dalaman dan meneliti semula keberkesanan inisiatif yang sedia ada dalam KKM. Atas tujuan ini, saya sendiri telah turun ke lapangan dan bertemu, insya-Allah kita akan juga bertemu dengan pengarah-pengarah negeri dan pengarah hospital untuk mendengar sendiri dan memahami isu-isu di setiap jabatan kecemasan secara spesifik dan mencari jalan penyelesaian bersama dan bagaimana KKM dapat membantu dan menyokong inisiatif yang sedia ada dari setiap hospital masing-masing. Yang kedua, kita juga memperkasakan inisiatif Lean Healthcare yang telah diaplikasikan Lean Healthcare ini dan kita melihat kepada keseluruhan proses kerja bagi mengurangkan aktiviti yang tiada nilai tambah demi meningkatkan efisiensi. Proses berulang yang menjejaskan pergerakan pesakit dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali bagi memastikan aliran pesakit berjalan lancar dan ini membantu memendekkan masa menunggu sekaligus mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan dan di klinik-klinik pakar. Aktiviti penambahbaikan yang dilakukan menerusi inisiatif Lean Healthcare mensasarkan pengurangan waktu menunggu untuk berjumpa dengan doktor bermula dari kaunter pendaftaran sehinggalah pesakit mengambil ubat di farmasi dan juga masa menunggu katil untuk pesakit yang perlu dimasukkan ke ward daripada Jabatan Kecemasan. Antara contoh pelaksanaan adalah di Jabatan Kecemasan yang telah saya sendiri turun di HTA kita sendiri telah melihat bagaimana Lean Healthcare dapat mengurangkan masa menunggu pesakit daripada 192 minit kepada hanya 88 minit walaupun agak panjang juga tapi kita dapat kurangkan secara puratanya. Di wad perubatan pula kita dapat kurangkan masa menunggu pesakit untuk di-discharge daripada 360 minit kepada separuh daripada itu iaitu 180 minit. Kita juga memperkenalkan projek ataupun ward short stay unit. Dalam unit ini dia memfokuskan kepada pesakit yang stabil yang mungkin memerlukan rawatan yang kurang daripada 72 jam atau 3 hari. Dan pesakit-pesakit yang dikenal pasti akan dimasukkan ke dalam unit ini untuk rawatan yang berfokus dan optimum. Ini dapat mengurangkan waktu menunggu untuk mendapatkan katil bagi pesakit kes yang ringan yang memerlukan pemantauan jangka pendek di hospital. Seterusnya mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan dan mengurangkan length of stay dengan izin pesakit di hospital. Kita juga memperkenalkan pendigitalan Bed Management Unit atau BMU secara berpusat melalui sistem CPRC Hospital. Saya jawab panjang sikit sebab ini adalah yang menjadi keutamaan kita punya orang-orang di luar sana. Pelaksanaan Bed Management Unit ini adalah secara berpusat di peringkat hospital dan unit ini bertanggungjawab untuk menguruskan katil dan aliran pesakit secara berpusat.
sama ada pesakit kecemasan dan elektif daripada proses kemasukan, discharge, transfer, intra dan inter facility. Pengurusan katil yang cekap dan efektif ini dapat mengurangkan masa menunggu pesakit di Jabatan Kecemasan untuk mendapatkan katil, seterusnya mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan. KKM memperkasakan BMU ini melalui sistem CPRC hospital yang mempunyai dashboard kapasiti katil pesakit hospital bagi melancarkan pengurusan aliran pesakit dalaman. Kita juga ada memantau indikator untuk menunggu katil. Ya. Indikator waktu menunggu katil bagi pesakit yang perlu dimasukkan ke semua ward daripada Jabatan Kecemasan juga dipantau. Ya, menerusi of course yang saya sebut tadi, lean methodology. Ya. Kita juga ada bekerjasama dengan agensi kerajaan dan sektor swasta. Ini dipanggil outsourcing, ya, atau penyumberluaran. Ya. Kaedah ini memastikan waktu menunggu bagi prosedur-prosedur perubatan dan bukan perubatan dapat dikurangkan dan meminimumkan length of stay atau bed occupancy rate dengan izin sekaligus, ya, mempercepatkan aliran pesakit daripada Jabatan Kecemasan. Kita juga insya-Allah merawat kes-kes bukan kecemasan di klinik kesihatan. Ini adalah pengalihan pesakit daripada Jabatan Kecemasan ke klinik-klinik kesihatan KKM, klinik periferi, ya, bagi semua kes bukan kecemasan. Ini termasuk mengadakan perbincangan di peringkat Ibu Pejabat sendiri di KKM berkenaan penambahbaikan pelaksanaan extended hours bagi pengoperasian klinik-klinik kesihatan KKM. Langkah seterusnya ialah memperkasakan komuniti dan meningkatkan kesedaran awam. Pelibatan dan pemerkasaan komuniti dengan memberi kesedaran tentang fungsi Jabatan Kecemasan di hospital-hospital ini amat penting, ya, sebab kita mendapati ramai daripada orang ramai datang ke hospital, ya, ke unit kecemasan, iaitu 70% kehadiran di zon kecemasan adalah dari pesakit-pesakit yang terdiri daripada mereka-mereka yang kes-kes hijau, zon hijau. Yang Berhormat Menteri, jawapan masih panjang. Sedikit lagi. Kita juga memperkenalkan sistem digitalisasi yang akan dipertingkatkan. Kemudian kita juga, ya, melakukan beberapa libat urus dengan pemegang taruh, termasuklah MMC, JPA, MOF, dan beberapa NGO yang lain. Dan akhir sekali saya ingin memohon supaya rakyat juga memainkan peranan yang penting untuk menjaga kesihatan masing-masing supaya kita semua sihat dan kurang pergi ke hospital, insya-Allah.